Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua penonton, terutamanya pelajar-pelajar yang mengambil kursus GBM 1103 Bahasa Melayu Kontekstual. Hari ini kita akan mempelajari tentang elemen-elemen komunikasi. Jadi, kita dengarkan sebentar lagi. Baiklah, apakah dia elemen-elemen komunikasi? Elemen-elemen komunikasi ada 6, iaitu yang pertama, penyampai, yang kedua, penerima, yang ketiga, message ataupun pesanan, yang keempat, saluran, yang kelima, maklum balas dan yang keenam, gangguan. Cuba kita lihat rajah di atas ini tentang bagaimana kedudukan elemen-elemen komunikasi. Daripada penyampai akan menyalurkan mesej mengikut saluran tertentu untuk disampaikan kepada penerima. Dalam pada perjalanan mesej yang disampaikan itu, ada kemungkinan gangguan ataupun halangan komunikasi berlaku. Dan yang pentingnya, penyampai perlukan maklum balas daripada penerima untuk mengetahui bahawa sama ada mesej ataupun pesanan yang nak disampaikan itu dapat disampaikan dengan jelas dan penerima faham apa yang disampaikan. Baiklah, kita lihat siapakah dia penyampai, iaitu sumber kepada sesuatu mesej itu disampaikan. Penyampai ataupun kita kata pengirim mesej ataupun sumber dari mana mesej itu disampaikan. Jadi penyampai, pengirim atau sumber ini yang memulakan komunikasi untuk menyampaikan maklumat ataupun pesanan kepada penerima. Pengirim ini merupakan pihak pertama yang bertanggungjawab atas keberhasilan penyampaian maklumat. Pengalaman, sikap, pengetahuan, keterampilan, persepsi dan budaya pengirim akan mempengaruhi informasi atau pesanan yang akan dikirimkan. Jadi penyampai ini memainkan peranan yang penting kerana dia perlu menyampaikan mesej dan memastikan mesej yang disampaikan itu sampai kepada penerima dan difahami. Okey, baik. Kita teruskan dengan penerima. Baiklah, penerima ialah orang yang menerima pesanan atau maklumat yang disampaikan oleh penyampai. Penerima informasi ataupun pesanan harus mencuba sebaik mungkin untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh pengirim pesanan sehingga tujuan komunikasi tercapai. Jadi kalau penerima tidak faham mesej yang disampaikan oleh pengirim, maka tujuan komunikasi tidak tercapai. Jadi sejauh mana pemahaman penerima pesanan ini bergantung kepada subjek ataupun mesej yang disampaikan, kemudian pengalaman, pengetahuan, kepercayaan dan hubungannya dengan pengirim. Kerana kalau penerima tidak lagi mempercayai ataupun ada hubungan yang tidak jelas dengan pengirim, ada kemungkinan besar mesej yang nak disampaikan itu tidak dapat disampaikan dengan berkesan. Baik, kita lihat pula tentang pesanan ataupun mesej. Pesanan atau mesej dalam proses komunikasi ialah idea ataupun perasaan individu, perasaan seseorang ataupun nasihat yang nak disampaikan ataupun pengajaran macam guru mengajar ataupun menyampaikan bahan pengajaran kepada murid ataupun arahan seorang ketua kepada anak buah ataupun arahan ibu bapa kepada anak-anak ataupun arahan guru kepada pelajar. Kemudian intonasi yang mahu disampaikan.
Jadi ini adalah proses penyampaian pesanan atau message ini banyak bergantung kepada keadaan pengirim dan juga keadaan penerima dan juga saluran mana yang digunakan. Jadi contohnya seperti message tentang pengenalan produk ataupun arahan yang dikeluarkan kepada pelajar. Jadi message itu contoh kalau orang nak menjual sesuatu barang, maka dari mana buatannya ataupun apakah bahan-bahan yang digunakan ataupun produk itu untuk apa, bagaimana cara menggunakannya. Jadi perkara mesej-mesej ini perlu sampai dengan jelas kepada pengguna. Begitu juga arahan guru. Arahan mesti jelas, mesej ni lah mesti jelas supaya penerima boleh faham dan tidak berlaku salah faham. Baik, kita lihat pula kepada saluran ataupun media yang digunakan untuk menyampaikan mesej. Pengirim memilih saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesanan kepada penerima. Pemilihan media harus sesuai agar pesanan atau informasi yang nak disampaikan dapat ditafsirkan dengan betul dan penerima. Jadi kita dalam era di mana kita tak boleh berjumpa secara bersemuka, maka media-media yang kita pilih, guru-guru menyampaikan pesanan, kita memilih saluran media seperti media sosial, WhatsApp, Telegram ataupun pesanan ringkas atau melalui kaedah-kaedah pengajaran seperti Google Classroom, Google Meet dan banyak lagi saluran yang kita gunakan untuk tujuan pengajaran. Kemudian pilihan media atau saluran komunikasi ini bergantung kepada hubungan interpersonal antara pengirim dan penerima dan juga urgensi pesanan yang akan dikirimkan. Urgensi ni maksudnya sama ada pesanan itu perlu disampaikan dengan cepat ataupun dalam keadaan biasa. Jadi kalau dalam keadaan kecemasan, maka media yang bagaimana, saluran yang bagaimana yang perlu digunakan supaya mesej itu sampai. Okay, contoh ya, saya ada sebelum ini ada seorang pelajar yang mendapatkan rawatan di Pusat Perubatan Universiti Malaya, dan selepas dia mendapatkan rawatan, ada sesuatu yang doktor pakar merasakan bahawa rawatan selanjutnya perlu disegerakan berdasarkan ujian rawatan yang dibuat. Ya, jadi alamat yang tertera yang direkodkan oleh hospital adalah alamat rumahnya di Kelantan, sedangkan waktu itu pelajar tersebut belajar di IPG KBM di mana bersebelahan saja dengan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Jadi doktor nak menghubungi pelajar ini melalui telefon, tetapi kerana telefon pelajar ini tidak berfungsi, jadi mesej tak dapat disampaikan. Jadi akhirnya doktor tersebut menghubungi keluarga di Kelantan dan keluarga di Kelantan menghubungi rakan pelajar ini untuk menyampaikan pesanan doktor bahawa pelajar ini kena segera pergi mendapatkan rawatan selanjutnya di hospital. Nampak tak? Maksudnya saluran media yang nak digunakan agar mesej itu sampai sangat penting. Ya, supaya pengirim dapat memastikan bahawa penerima mesej itu dapat mesej tersebut. Kerana kalau dalam keadaan kecemasan, maka banyak saluran akan digunakan bagi memastikan bahawa mesej itu sampai. Jadi bentuk media atau saluran komunikasi yang sering digunakan antaranya ialah seperti bersemuka ataupun melalui surat ataupun melalui televisyen, telefon, email, media sosial dan sebagainya seperti yang saya sebutkan tadi. Baik, sekarang kita lihat pula apakah itu maklum balas. Baik, setelah pengirim menyampaikan pesanan ataupun mesej,
kepada penerima melalui saluran yang dipilihnya, maka pengirim mahukan maklum balas untuk mengetahui sama ada mesej itu diterima dengan baik. Contoh, kalau pengirim kata terima kasih, dia nakkan maklum balas sama-sama. Kalau pengirim memberikan arahan, nak tahu bahawa penerima faham, maka dia nakkan jawapan, baik, saya faham. Contoh. Jadi, maklum balas ini penting bagi pengirim untuk memastikan bahawa mesej yang disampaikan itu sampai dengan berkesan dan difahami oleh penerima. Jadi maklum balas ini penting kerana ia akan meningkatkan keberkesanan komunikasi. Kemudian maklum balas dari penerima boleh berlaku sama ada secara lisan ataupun bukan lisan. Kalau bersemuka, kalau katalah bila pengirim penyampai mengatakan sesuatu kepada penerima, maka penerima angguk ataupun geleng, itu merupakan satu maklum balas secara paralinguistik. Tetapi dalam media sosial ataupun dalam ruangan internet, kita selalu akan menggunakan emoticon seperti tanda bagus, ataupun kita gunakan smiley yang senyum ke, yang menangis ke, kan. Jadi itu juga merupakan salah satu cara untuk kita menyampaikan maklum balas kepada pengirim. Baik, kita lihat pula gangguan ataupun halangan komunikasi. Baik, dalam pada kita memastikan bahawa mesej itu sampai kepada penerima, kadang-kadang berlakunya halangan ataupun gangguan dalam komunikasi. Jadi halangan atau gangguan dalam komunikasi boleh menyebabkan terjadinya salah faham terhadap mesej yang disampaikan oleh pengirim. Kadang-kadang yang pengirim cakap lain, yang penerima dengar lain. Okey? Ataupun faham lain. Jadi dia akan menimbulkan konflik di situ. Lepas tu ada banyak faktor yang menyebabkan halangan ataupun gangguan yang terjadi. Jadi halangan ataupun gangguan dalam komunikasi itu akan saya perincikan sebentar lagi. Okey, baik. Kita lihat apakah dia halangan-halangan dalam komunikasi. Okey, cuba kita lihat gambar ini. Apa yang penonton nampak? Binatang apakah ia? Okey, dua mata di sini, mulut di sini, dan ada kaki, kan? Dia sedang duduk. Memang kita akan katakan bahawa binatang ini adalah seekor katak. Betul, katak. Okey, sekarang kita lihat pula, saya akan pusing gambar ini dan kita lihat. Gambar yang sama, tapi dari sudut pandangan yang berbeza. Jadi kita lihat gambar ini adalah seekor kuda. Ini merupakan satu contoh halangan komunikasi, di mana mesej yang disampaikan lain, tetapi bila dipandang dari sudut yang berbeza oleh penerima, mesej itu berubah jadi lain. Jadi perlu senada, perlu selari antara pengirim dan penerima, perlu berada di nada ataupun kita panggil pemahaman yang sama, supaya tidak berlaku salah faham. Mari kita lihat satu lagi gambar. Baik, kita nampak buah-buahan, sebakul buah-buahan. Kita nampak buah pear, kan? Buah apple, kita nampak buah anggur, kita nampak buah delima. Baik, sekarang kita akan terbalikkan gambar ini 180 darjah. Apa yang kita nampak? Kita nampak muka seseorang. Muka seseorang yang telah dihias dengan buah-buahan. Jadi, sama juga dengan gambar yang sebelumnya. Jadi, bila kita lihat dari sudut yang berbeza, kadang-kadang berlaku halangan komunikasi. Jadi, kita perlu berhati-hati supaya kita boleh meminimalkan salah faham dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Baik, kita lihat gambar ini.
Apa yang anda boleh faham ataupun kaitkan gambar ini dengan halangan komunikasi. Okey, pandangan yang berbeza. Anak kucing ini nampak di dalam cermin singa yang garang. Ini juga merupakan satu halangan di mana dia rasa dia besar tapi dia rasa dia kecil tapi orang lain nampak dia besar. Ataupun dia sendiri nampak dia besar sedangkan orang lain nampak dia kecil. Jadi di sini juga akan berlakunya halangan komunikasi. Baik. Jadi kenapa komunikasi terhalang? Ada 8 sebab. Yang di sinilah 8 sebab. Tapi sebenarnya kalau kita rungkaikan ada banyak lagi sebab-sebab lain. Okey, kita lihat yang pertamanya bahasa. Kemudian halangan budaya, halangan emosi, halangan sikap, halangan anggapan ataupun persepsi, halangan persekitaran, kemudian halangan maklumat yang tidak lengkap dan akhir sekali halangan status. Okey, baik, kita lihat satu persatu. Baik, halangan bahasa. Bila kita sebut tak jelas, kita jangan marah kalau orang tak faham. Kemudian, bila kadang-kadang kita sendiri tak faham apa yang kita nak sampaikan. Ya, dan kadang-kadang bahasa kita tidak fasih dalam satu-satu bahasa tu menyebabkan sebutan kita salah. Ya. Contoh, kita nak kata saya nak air kopi tanpa gula. Okey? Tapi kita kata taruh gula. Jadi orang dengar taruh. Tapi sebenarnya kita nak kata tanpa. Jadi itu juga menyebabkan adalah halangan bahasa. Kemudian maksud perkataan yang berbeza. Ini macam dalam homonim semualah kan. Kadang perkataan yang sama tetapi dia punya maknanya bila digunakan dalam konteks yang berlainan berbeza. Kemudian pemilihan perkataan yang tidak tepat. Contoh ya. Contoh bila seseorang pelajar bercakap dengan guru ataupun pensyarah, jangan gunakan perkataan kamu. Kerana bila kita menggunakan perkataan kamu seperti kita bercakap dengan orang yang statusnya ataupun kedudukannya lebih rendah daripada kita. Guru berkata kamu dengan pelajar boleh, tetapi pelajar tidak boleh kata kamu dengan guru. Jadi ini merupakan halangan bahasa. Kemudian penggunaan dialek. Kadang-kadang kita tak faham dialek. Bila orang kata, bila orang Kelantan dialeknya lain, Terengganu lain kan. Kemudian sebab kita ni dalam Malaysia walaupun negaranya kecil tetapi setiap negeri itu ada dialek yang berbeza. Baiklah, kita lihat pula halangan budaya. Okay, halangan budaya, kita bertuah, kita berada di bumi Malaysia yang kaya dengan budaya yang pelbagai. Jadi, kita perlu saling menghormati budaya antara satu dengan lain. Tetapi kita perlu ingat ya, kita perlu hargai, kita perlu hormati dan kita perlu akur bahawa nilai dalam budaya itu berbeza. Kepercayaan berbeza, cara hidup berbeza. Tak semestinya budaya luar bandar, di tengah bandar, di pinggir bandar, cara hidup berbeza. Kepentingan kita pun berbeza. Kemudian tingkah laku kerana perbezaan budaya tadi pun berbeza. Dan yang paling utama, generasi berbeza. Bila orang tua dengan orang muda kadang-kadang tak boleh nak bertemu di tengah kerana berbeza pendapat ataupun berbeza mindset ataupun minda ya, yang berlainan, okay, yang tidak sama aras. Jadi bila benda itu berlaku, maka halangan budaya berlaku dan komunikasi menjadi tidak berkesan. Baik, kita lihat pula halangan persekitaran. Halangan persekitaran bila kita bercakap, suasana bising, tak boleh nak dengar. Jadi keadaan jadi tegang dan mesej tak sampai. Begitu juga bila kita bermusyarat,
dalam bilik yang kotor contohnya dan bau busuk pun, kita tak boleh nak berfikir dengan waras, kita tak boleh nak fokus kerana keadaan sekeliling yang tidak kondusif untuk kita berada di situ. Kadang kita perlukan privasi untuk berbincang, tapi tidak ada ruang tersebut dan tempatnya terbuka. Itu juga halangan persekitaran. Masa. Kadang-kadang kita nak cepat tapi orang lain nak bercakap. Dan kita terkejar-kejar menyebabkan apa mesej yang disampaikan tu tidak sampai. Dan jarak yang jauh juga merupakan satu halangan persekitaran. Bila jarak jauh, kadang-kadang bila kita bercakap melalui media sosial atau melalui WhatsApp, kita tak nampak air muka. Kita tak nampak, kita tak dengar intonasi suara. Kadang-kadang pengirim maksudnya hanya kenyataan. Tetapi penerima anggap sebagai satu kemarahan. Itu merupakan halangan persekitaran. Baik. Kemudian halangan sikap. Sikap prejudis terhadap sesuatu tingkah laku ataupun terhadap rakan, terhadap kaum. Ini amat tidak patut. Kemudian stereotip. Kita nampak kalau orang yang kaya macam ni stereotip. Sentiasa meninggi diri, sentiasa bercakap sombong. Tak semua. Jadi jangan stereotip. Kemudian sukar terima kelemahan orang lain, sukar terima pendapat, rasa diri sahaja yang betul. Ini juga halangan sikap yang menyebabkan komunikasi ataupun mesej yang nak disampaikan tidak dapat disampaikan dengan baik. Kemudian halangan anggapan ataupun persepsi. Buat andaian yang salah. Kita nampak perkara yang berlaku depan mata tetapi kita mengandaikan, kita tak tahu asal duduk perkara ataupun pokok sebab kepada apa yang kita nampak itu. Contoh kita nampak ataupun sebab ini dalam bentuk komunikasi kan. Jadi bila orang bercakap yang kita tak tahu pokok pangkal, kemudian kita menyampuk dan kita buat andaian bahawa mereka bercakap tentang kita. Contoh, kita tak sempat mandi. Jadi yang satu kelompok ini bercakap tentang bau busuk. Kita terasa kerana kita tahu kita belum mandi. Itu membuat andaian yang salah lah. Salah tafsir, ingat orang mengata kita tapi sebenarnya orang bercakap tentang topik lain. Kemudian salah tafsir atau salah tafsir juga percaya kepada hasutan, kemudian kesan dari kisah lama. Jadi jangan percaya kepada hasutan orang lain, lihat dengan mata sendiri ataupun selidik dulu. Dalam Islam kita kata tabayyun, selidik. Jangan kita serkap jarang, jangan kita membuat persepsi, andaian, anggapan tanpa usul periksa. Kesan dari kisah lama juga kadang-kadang kalau ia masih berlaku menyedihkan. Contoh, masa kita sekolah rendah kita sama-sama berkawan tetapi kawan tersebut pernah menyakitkan hati kita. Jadi kita beranggapan bila kita sama-sama di tempat kerja, kita masih lagi ingat kenangan lama bahawa orang itu tidak boleh dipercayai. Sedangkan orang tadi tu telah berubah sikap menjadi yang lebih baik. Jadi kesan dari kisah lama juga boleh memainkan peranan terhadap halangan komunikasi. Jadi kita kena berhati-hati. Baiklah, kemudian halangan emosi. Kadang-kadang sesuatu mesej yang disampaikan tu sewaktu kita rasa sedih. Kemudian kadang-kadang bagi wanita lah terutamanya faktor perubahan hormon. Itu juga kadang-kadang dengan tak semena-menanya sedih. Air mata mengalir je kan. Ataupun marah tak tentu pasal. Ataupun kita sangat teruja. Kita nampak kejayaan depan mata dan tapi kita tak nampak rintangan yang
bakal kita tempuh contoh. Okey, kemudian kita risau, kita dalam keadaan marah dan juga tertekan. Jadi apa yang orang sampaikan kepada kita tu terhalang kerana kita terlampau memikirkan emosi diri kita sendiri. Okey. Baik, kemudian maklumat tidak jelas. Ini satu yang perlu kita elakkan, terutamanya para pendidik, ya, para guru. Guru bila memberi arahan, bila menyampaikan pengajaran, arahan kena jelas, maklumat kena lengkap. Barulah pelajar dapat melaksanakan apa yang diarahkan dengan baik. Mesej itu sampai. Jadi kalau maklumat tidak lengkap, arahan tidak jelas, maka berlakulah salah faham. Kemudian mungkin ada yang salah dengar, dan juga ada juga halangan kerana faktor tidak ingat, faktor lupa, ataupun faktor ayat mengelirukan dan penggunaan ejaan yang singkat. Ya, penggunaan ejaan yang singkat juga dalam kalangan anak muda sangat suka dengan ejaan-ejaan yang singkat ini. YG jadi yang, X jadi tak, kan? Jadi ataupun X jadi no. Jadi bila X jadi tak dengan tidak, belum dengan tidak, okey? Kadang-kadang menimbulkan kekeliruan kepada penerima mesej tersebut. Dan yang terakhirnya adalah halangan status. Baik, bila tahap pendidikan berbeza, selalunya tahap pemikiran juga berbeza. Kemudian jarak umur yang terlalu jauh, taraf ekonomi berbeza, kemudian kedudukan jawatan berbeza juga merupakan halangan berkomunikasi. Contoh, bila kita pekerja bawahan nak bercakap dengan bos yang berada di atas, kita rasa macam terhalang kerana status yang berbeza. Bila kita orang biasa nak bercakap dengan pemimpin, pembesar negara, kita rasa tak kesampaian kerana halangan berbeza, halangan status itu, kedudukan yang berbeza. Ataupun kita sebagai pelajar nak bercakap dengan profesor, rasa macam tak sampai tahap ilmunya, maka kita pun berdiam diri. Itu juga merupakan satu halangan status, merupakan halangan komunikasi lah bagi kerana status yang berbeza. Baik, jadi saya dah terangkan semua halangan-halangan dalam komunikasi. Jadi kita harap halangan-halangan dalam komunikasi ini dapatlah kita elakkan dan tangani dengan bijaksana. Kemudian jadi bagaimana kita patut tangani halangan komunikasi? Apakah yang kita perlu lakukan agar halangan komunikasi tidak berlaku atau dapat kita minimalkan? Okay, jadi kita akan buat perbincangan. Namun secara ringkasnya, kita kena kenal pasti punca halangan dan kemudian selesaikan perbezaan yang timbul. Kita perlu ingat kadang-kadang kita boleh sahaja setuju untuk tidak bersetuju bagi mengelakkan konflik. Jadi saya rasa sampai di sini dahulu perkongsian saya tentang elemen komunikasi. Untuk slot yang seterusnya saya akan sampaikan tentang komunikasi berkesan. Apa itu komunikasi berkesan? Jadi nantikan video saya yang seterusnya. Baik, sekian dulu dari saya, Cikgu Hana. Kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.